Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Alright guys, cerita seram followers is back again. Hari ni Nina akan combinekan beberapa kisah seram daripada kawan-kawan kita. So, korang dah ready ke nak takutkan diri sendiri? So, without wasting any time, let's get started. Cerita yang pertama ni terjadi dekat Syuhada yang tinggal dekat Perak. So Syuhada ni cerita dia ada beberapa pengalaman seram yang dia tak akan lupa. Salah satunya ada satu kejadian 13 tahun yang lepas ketika dia berusia 12 tahun. Pada masa tu ayah dia baru beli sebuah rumah dan pada tahun yang sama juga diorang ni telah pindah ke rumah baru. So rumah diorang ni adalah rumah teres berkembar ataupun orang panggil rumah taman. Masa diorang pindah masuk, ada jugalah beberapa jiran diorang ni yang pindah masuk juga. Selepas beberapa bulan diorang tinggal dekat situ, tiba-tiba kecoh dekat kawasan perumahan diorang tentang beberapa gangguan. Adalah beberapa anak-anak jiran diorang ni yang kena sampuk dan meracau-racau. So Syuhada ni pun sama juga tau. Dia pun tak terlepas daripada kena sampuk dan diganggu oleh benda tu. Macam-macam jadi dekat dia sampai berbulan jugalah. Parents dia bawa dia pergi berubat. Satu hari tu jiran dia tunjuk satu video dekat Syuhada. So jiran dia ni rakam Syuhada tengah sampuk ataupun dia tengah kena rasuk. Dalam video tu dia melompat-lompat sebiji macam si gula-gula. Tapi pada masa tu Syuhada memang dia tak ingat apa-apa tentang kejadian tu. Lepas tu bila mak Syuhada ni tahu yang jiran dia tadi tu record Syuhada ni masa tengah kena rasuk kan. So mak dia minta jiran dia untuk padam video tadi. Sebab mak dia tak nak lah bila anak dia tengok suatu benda yang memang dia tak ingat. Macam-macam cara yang mak dan ayah Syuhada ni buat untuk sembuhkan Syuhada. Dan Alhamdulillah usaha diorang ni berhasil. Syuhada tak kena kacau lagi macam dulu. So bila kejadian pelik macam ni terjadi kan, jiran-jiran dia mulalah buka cerita tentang asal-usul rumah yang diorang duduk tu. Katanya kawasan yang rumah diorang duduk tu adalah sebuah kawasan hutan. Manakala rumah yang ayah Syuhada ni beli pula betul-betul atas tapak kuil Hindu. Syuhada ni kata lama jugalah orang-orang yang tinggal dekat taman tu kena kacau. Ada yang pernah nampak rambut terkeluar dari shilling tau. Sampaikan si tuan rumah tadi tu tak berani nak tidur kat rumah sendiri. Dan sekarang ni memang gangguan tu dah tak ada dah. Maybe gangguan tu mula bila ada orang ataupun manusia yang pindah masuk ke tempat tadi itulah dekat taman tu. So dulu kan kawasan tu kawasan hutan. Jadi jin kan memang tempat tinggal dia dekat hutan. Bila ada manusia yang pindah dekat tempat tinggal diorang ni, jadi dia macam tak selesa, dia tak suka. Jadi sebab itulah kot dia kacau. Okay guys, ada lagi satu kisah yang Syuhada ni share dengan Nina. Benda ni jadi beberapa tahun yang lepas semasa mak dengan ayah saudara dia dari KL datang tinggal ataupun datang tumpang tidur rumah dia lah. Disebabkan rumah Syuhada tu kan dia cuma ada 3 bilik je. So tak ada pilihan. Mak saudara dengan ayah saudara dia ni terpaksa tidur dekat ruang tamu. Pagi esok tu mak saudara dia tanya dekat Syuhada sama ada adik dia main lari-lari ke semalam. Tapi Syuhada kata tak. So mak saudara dia ni pun buka cerita. Semalam Mak Jang tak boleh tidur tau sebab ada budak yang main lari. Tapi Mak Jang tak berani nak buka mata. Tiba-tiba Mak Jang dengar macam ada suara budak panggil Manjang macam ni. Manjang, oh Manjang. Manjang pun buka lah mata nak tengok siapa. Lepas tu Manjang nampak ada budak yang jenguk dari belakang TV hitam. Manjang pun pejam lah mata balik sebab Manjang takut. Gangguan ni bukan terjadi dekat mak saudara dia je tau. Benda tu juga kacau family dia. Syuhada cerita benda tu memang suka sangat menyamar. Jadi salah seorang family members diorang. Pernah satu hari tu Syuhada, ayah dia, mak dia dengan adik dia tengah makan dekat dapur tau. So adik dia yang satu lagi ni tak ada dekat rumah sebab pergi mengaji. Masa diorang tengah makan tu, tiba-tiba ayah dia ternampak adik dia yang seorang lagi tu. Jadi ayah dia pun tegur lah, adik, mainlah makan. Diorang pun terkejut lah. Ayah diorang ni panggil siapa kan? Jadi diorang pun tanya, ayah panggil siapa? Tapi ayah dia kata panggil adik dia lah. Yang peliknya adik dia tu memang tak ada dekat rumah. So kemungkinan benda tu telah menyamar jadi adik dia. Syuhada kata juga benda tu bukan setakat menyamar jadi adik dia, tapi benda tu juga pernah menyamar jadi mak dia. Okey, cerita yang benda tu merupa jadi mak Syuhada tu terkena dekat batang hidung dia sendiri. Masa tu pada pukul 3 petang dan Syuhada ni ada dekat ruang tamu tengah karaoke. Masa dia tengah menyanyi-menyanyi tu, dia ternampak mak dia tu ke dapur sambil berkemban pakai kain batik. Tapi dia buat tak tahulah kan, biasalah kan mak-mak panas petang-petang kan berkemban pergi ke dapur tu perkara biasa. Tiba-tiba dia nampak mak dia baru keluar dari bilik. Dia pun macam, tadi mak aku pergi dapur, macam mana pula boleh keluar dari bilik? So dia pun stop menyanyi. Dia pun tanyalah, mak, bukan mak pergi dapur ke tadi? Mak dia pun cakap, kau ni tak payah merepek lah, mak baru je lalu ni. Tadi lagi mak ada kat dalam bilik. Bila masa mak pergi dapur pula? So kejadian bab-bab merupa ni adalah benda biasa yang terjadi dekat rumah tu. Even awal-awal dulu dia orang rasa takut, rasa seram, tapi lama-lama dah jadi terbiasa dengan orang. Cuma adik dia yang seorang tu je lah yang selalu nampak benda tu dan dia selalu kena tindih pada waktu dia tidur. Jadi sampai sekarang disebabkan takut kena tindih tu, adik dia memang tak tidur pada waktu malam dan just tidur pada waktu siang je guys. Scary. Nak lari tak boleh juga sebab tu rumah sendiri kan, jadi kena hadap lah. Ya Allah. Okay, next.
Kisah yang kedua ni pula dikongsikan oleh Shira yang berasal dari Brunei. Kejadian seram ni jadi pada tahun 2017 di sekolah Shira ni belajar. So Shira ni dia belajar dekat sebuah sekolah Arab. Jadi dia tinggal dekat asrama. Dia masuk asrama sebab jarak rumah dia dengan sekolah dia agak jauh. So waktu persekolahan diorang ni Isnin sampai Khamis, Jumaat cuti, lepas tu Sabtu sekolah and then Ahad cuti balik. Tak macam kita Isnin sampai Jumaat kan, ataupun Ahad sampai Khamis. Tapi cuti diorang ni macam berselang-seli. So pada masa tu Shira dengan kawan dia nak stay back, tak nak balik ke rumah. Dan pada hari tu adalah hari Khamis. Diorang tak nak balik sebabnya hari tu hari Khamis. So esok cuti and then Sabtu tu kena sekolah balik. Macam diorang rasa macam tak berbaloi lah nak balik sebab cuti sehari je. Asrama sekolah dia ni pula ada 5 tingkat dan Shira ni tinggal dekat tingkat 2. Lepas tu setiap tingkat asrama ada 2 bilik laundry. Setiap tingkat asrama tu pula ada 20 atau 21 bilik. So dia punya asrama ni ada A dengan B. Total tingkat semua tu lah. Jadi 20 atau ke 21 bilik. So asrama diorang ni asrama yang berkembar A dan B. Shira ni dia tinggal dekat tingkat 2 blok B. Malam Khamis tu around pukul 10-11 malam macam tu, dia dengan kawan dia nak pergi cuci baju. Diorang nak cuci pada waktu malam sebab diorang nak avoid lah bila waktu siang kan ramai student pergi basuh baju. So diorang macam tak nak berebut. So diorang pilih untuk cuci pada waktu malam. Masa nak on the way ke bilik laundry tu kan, Shira ni terpandang dekat blok A, blok yang depan blok diorang tu, dan terpandang lah dekat satu bilik ni. Syahada kata student yang duduk dekat blok A ni, diorang ni jarang lah stay back. Biasanya diorang yang akan balik. Bila dia tengok dekat satu bilik dekat blok A tadi tu kan, dia ternampak ada satu budak yang tengah pandang dia. Pandangan budak tadi tu memang sangat tajam guys. Ibarat macam tenung macam tu. Lepas tu Shira ni pun tanyalah kawan dia, kau nampak tak apa yang aku nampak? Tapi Mira kata, tak, aku tak nampak apa pun. Lagipun semua student yang tinggal dekat dalam bilik tu semua balik rumah. Dia sendiri nampak budak-budak tadi tu balik petang tadi. So diorang pun macam dah tak sedap hati kan, diorang pun patah ke bilik, tak jadi nak cuci baju pada malam tu. Sebenarnya Shira ni tak nampak jelas sangat rupa budak tadi tu. Tapi apa yang dia ingat, budak tadi tu berambut pendek. Lepas tu baju dia macam baju Dutch dulu-dulu ni, warna oranye nak ke pink macam tu. Kisah yang kedua ni pula terjadi semasa Shira ni dia form 4, iaitu pada tahun 2018. So next year selepas kejadian yang dia nampak budak tadi tu. Jadi dia masih lagi tinggal dekat asrama yang sama, cuma berbeza tingkat. Nak dijadikan cerita, Shira ni stay back juga dengan kawan dia yang dulu tu. Maksudnya hari Jumaat diorang tak balik rumah, diorang stay back dekat asrama. Malam tu dia tidur lewat tau sebab dia nak layan drama. So dia pun layan drama sambil pakai earphone sebab nak lagi feeling lah. Lagipun dia tak nak kacau kawan dia tu, mungkin kawan dia nak study ke nak tidur ke apa, dia tak nak kacau. Dan pada masa tu dah pukul 2 pagi tau. Masa dia tengah kusyuk layan drama tu, tiba-tiba Shira ni terdengar macam ada suara orang tengah menyanyi guys. Suara tu pula memang lembut. Dan lagu tu macam lagu asing sebab dia tak pernah dengar lagu tu. Tak lama lepas tu dia dengar pula suara tadi bertukar menjadi suara tangisan. Sayu sangat. Lepas tu dia sambung menyanyi balik. Dia macam benda tu menyanyi sambil nangis macam tu. Shira ni dah mula cuak tau. So dia naikkan volume drama tu. Sebab dia tahu yang menyanyi tadi tu bukan kawan dia. Sebab suara kawan dia ni macam serak sikit. Lepas tu suara yang menyanyi yang dia dengar tu macam lembut. Esok tu masa diorang berdua tengah makan dekat dewan kan, tiba-tiba ada seorang budak daripada bilik sebelah ni datang tegur diorang. So dia kata macam ni, korang ni tak ada kerja yang semalam, nyanyi je tahu sampai lewat malam. Aku nak tidur pun susah, dah lah menyanyi lagu sedih pula tu. Jadi diorang pada masa tu dah pandang sama sendiri. So Shira ni pun tanya, kau dengar lagu apa? Entahlah, bunyi macam Jepun pun ada, macam Thailand pun ada. Entahlah, aku pun tak tahu. Jadi Shira ni dah tahu suara yang budak tu dengar adalah suara yang sama dia dengar pada malam tadi. So Shira pun cakap lah macam ni dekat kawan dia tu, kau dengar juga ke? Aku pun ada dengar semalam. Kejap-kejap ada suara nangis. Seram. Tapi yang pasti tu bukan kita orang nyanyi. So sampai sekarang diorang tak tahu siapa yang menyanyi dan lagu apa yang benda tu menyanyi sambil menangis. Alright guys, itu sajalah perkongsian daripada dua kawan kita yang mana gangguan-gangguan yang diorang tak akan lupakan. Di antara cerita-cerita yang Nina kongsikan dekat korang, yang mana korang rasa seram, sejujurnya Nina rasa seram bab yang benda tu menyanyi. Ya, Nina boleh bayangkan suara dia yang lunak-lunak, menangis, menyanyi macam tu. Scary. Alright guys, Nina harap korang suka dan enjoy. Yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum. Diam. Entahlah, bunyi macam Jepun pun ada, macam siap lah.